Okey. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita akan buat tajuk gabungan. 421 membanding beza pilih atau dan gabungan. Kita akan buat juga 422 menentukan bilangan gabungan A dipilih daripada n objek yang berbeza pada satu masa. Dan kalau sempat kita buat 423 lah. 423 ni kalau tak sempat pun kita buat aktiviti kendiri. Okey, so buka buku teks awak. Buka buku teks awak mana? Ni. Okey. Buka buku teks awak muka surat ni dulu 132. Buka buku teks muka surat 132. Okey, so tajuk gabungan hari ni So ini kita buat pertama sekali 4.2 iaitu gabungan. Hari ini kita akan membanding beza pilih atur dan gabungan. Okey, kita buat recap sikitlah mengenai pilih atur. So katalah awak ada kad yang ada bertulis A, B, C kan? Awak ada 3 keping kad. So pilih atur ialah kita pilih dan kita aturkan pilih dan kita atur. Kita susunlah susunan terpenting. Jadi kita nak kira berapakah susunan yang kita boleh bentuk daripada kad A, B, C ni kan. Okey, siapa nak jawab tolong seorang. Kalau ada 3 huruf, A, B, C kad ada 3 huruf, macam mana cara kita nak pilih? Kita nak kira berapakah bilangan susunan daripada 3 keping kad ni. Seorang? Adibah, berapa? Kalau A, B, C ada 3 keping kad, berapa bilangan susunan yang kita boleh bentuk? 3 faktorial. Yes, 3 faktorial ataupun sama dengan 3 darab 2 darab 1 ataupun sama dengan 6 lah. Ada 6 susunan berbeza ataupun kita boleh buat menggunakan formula ni 3P3. Yang ini N, yang bawah ni ialah R. Jadi maksudnya cara nak kiranya ialah N faktorial bahagi dengan N tolak R faktorial ataupun 3 faktorial bahagi dengan 3 tolak 3 So 3 tolak 3 faktorial. Okey, yang ni saya lupa nak beritahu kosong faktorial ni bersamaan dengan 1. 3 tolak 3 tu kosong. Kosong faktorial ni bersamaan dengan 1. Nanti saya buat pembuktian. Sebenarnya ada benda tu dalam awak punya syllabus. Macam saya tak terangkan itu. So 3 tolak 3 faktorial. Jadi kita dapat 3 faktorial bahagi dengan kosong faktorial sama dengan 3 faktorial lah. Ataupun sama dengan 6. Okey. So hari ni gabungan macam mana? Apa beza gabungan dengan pilih atur ni? Okey, so kita baca. Okey, so dalam buku teks awak ni dalam pilih atur anda telah mempelajari bahawa kedudukan. Ni kedudukan kedudukan bagi setiap objek dalam satu set adalah penting. Misalnya kedudukan AB dan BA adalah dua pilih atur yang berbeza. Okey, jadi untuk pilih atur awak ada kad A dan B. So A dan B ialah pilih atur pertama. B dan A pun ialah pilih atur yang kedua. Jadi AB dengan BA dia tak sama. Okey, tapi untuk gabungan dia lain sikit. Okey, gabungan je kita tengok contoh dekat bawah ni kita akan buat beberapa contoh. Okey So, teliti masalah di bawah. Okey, so kita akan tengok masalah ni. Katakan anda mempunyai rakan bernama Akif, Wong dan Chelvi. Anda diminta untuk memilih 2 daripada 3 orang rakan anda untuk menyertai satu aktiviti berkayak. Berapakah bilangan cara anda boleh membuat pilihan? Adakah kedudukan rakan anda penting dalam pemilihan tersebut? Okey. So yang ini dia buat dalam pertandingan aktiviti kayak. So kita ada 3. Kayak boleh naik berapa orang? Kayak yang biasa tu 2 je kan? Kayak yang biasa tu kita boleh naik 2 orang aja. Okey. So dalam kes ni adakah kedudukan tu penting? Tapi kayak ni tak penting sangatlah. Walau penting juga, boleh juga sebab siapa yang kuat duduk depan, siapa yang tak apa kuat duduk belakang. Okey. Macam ni. So kita ada 3 orang, Akif, Wong dan Chelvi. So boleh jadi Akif kita buat senarai macam dia gunakan gambar raja pokok. So boleh jadi Akif Wong, boleh jadi Akif Chelvi, boleh jadi Wong Akif, Wong Chelvi, Chelvi Akif. Inilah seperti yang disenaraikan di sini. Ada 6. Okey, kalau pilih atur, kedudukan tu penting. Contohnya ini ini dan juga ini
Ini dan ini ialah dua pilih atur berbeza. Ini pilih atur pertama dan ini pilih atur kedua. Tetapi untuk gabungan, ni dengan ni sama. Dia dikira sebagai satu. Dia dikira sebagai satu. Jadi kita tengok yang di sebelah di bawah ni, ni. Ini dikira sebagai satu. Kalau gabungan. Kalau pilih atur, dua. Sebab berbeza. Kedudukan tu penting. Mula-mula akif, kedua wang. Pertama wang, kedua akif. Kalau pilih atur. Pilih atur dia mementingkan kedudukan. Okay, untuk yang kedua pula, akif Chelvi dan Chelvi akif. Ini untuk gabungan dia dikira sebagai satu, tapi untuk pilih atur dia dikira sebagai dua. Begitu juga dengan yang ketiga ni. Okay. Begitu juga dengan yang ketiga. So untuk pilih atur ini adalah dua orang, dua bentuk susunan, yang ini adalah satu bentuk susunan. Jadi kat sini Arif, 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 slow TV. Okey, apabila pemilihan satu objek daripada satu set dipilih tanpa mengambil kira susunan pemilihan, ini dikenali sebagai gabungan. Jadi itu beza antara pilih atur dan gabungan. So kalau pilih atur, kedudukan ni penting. Kedudukan ni, beza kedudukan, itu pilih atur berbeza. Kalau gabungan, kedudukan tak penting. Maknanya awak asal pilih saja. Ni dia adalah satu cara, satu gabungan. Boleh faham So itu beza antara pilih atur dan gabungan. Kadang-kadang ada kes tertentu macam pemilihan untuk ada kuis, masuk kuis matematik ke kuis sains kan. Dalam kelas awak ada 5 orang murid yang markah tertinggi untuk certain subjek, contohnya BM kan. Ada 5 orang markah tertinggi BM. Jadi ada cikgu BM nak ambil 3 orang aja nak mewakili sekolah dalam pertandingan kuis. Jadi daripada 5 orang tu dia nak pilih 3. Jadi kadang-kadang dia pilih budak tu ada nama dia A, B, C, D, E. Jadi dia nak pilih 3 orang. Jadi A, B, C ataupun B, C, A ni sama. Sebab nak pilih budak masuk kuis, asal dia masuk kuis je kan, kedudukan tak penting. Dia tak perlukan susunan meja meja pertama budak ni, meja kedua budak ni, dia tak. So ABC dengan BCA adalah gabungan yang sama. Dia dikira sebagai satu. Okay, so maknanya gabungan dia kurang sikit lah daripada pilih atur. Dia punya jawapan tu. Okay, macam mana kita nak kira ni? Macam mana kita nak kira? Kita tengok. So kalau pilih atur, kita ada 6. Kalau ikutkan ni, pilih atur kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 susunan. Tapi kalau untuk gabungan, kita cuma ada 3 sahaja. Kita cuma ada 3 sahaja. So macam mana kita nak kira? Okey, jadi kita akan buat aktiviti. Okey, so pelajar, dekat dalam buku teks awak, muka surat sebelah tu, okey, awak buka muka surat 133. Ni aktiviti penerokaan. Sekejap lagi saya akan pecahkan awak ikut breakout room. Jadi saya akan breakout room. Saya bagi awak tempoh setengah jam. Awak akan pergi dekat Jamboard, ada latihan dekat situ. Awak akan diminta untuk mengasingkan objek. Okey, jap ni ni dia punya ni lah. Ni. Okey so awak akan dapat aktiviti macam ni dekat Jamboard awak. So kita tengok, kita ada 4 ornament ni, apa benda ni, apa perhiasan lah yang awak nak gantung dalam kelas. Awak ada gambar kucing, gambar akuarium, gambar nap, gambar hamster ni Okey, so awak kena kira. Daripada 4 objek ni, kita nak pilih satu saja dulu. Susunan diambil kira, susunan tidak diambil kira. Yang ini mungkin dipilih atur. Yang ini ialah gabungan. Kalau satu objek, berapa cara boleh susun? Kalau satu objek, berapa cara boleh susun? Kalau satu objek, berapa cara boleh susun tanpa mengambil kira susunan? Kalau dua objek, kalau susunan diambil kira, berapa cara kita boleh susun? Kalau dua objek, susunan tidak diambil kira, berapa cara kita boleh susun? Dan 3 objek. Okey So sekejap lagi saya nak pecahkan awak ikut grup awak. Grup tu kita ikut pada grup yang samalah hari tu. Grup yang macam tu. Okey, saya bagi awak tempoh setengah jam. Okey, dah ready Okey, sekejap lagi saya akan open room ni. Okey. Okey, boleh masuk dalam grup awak sekarang. Ya, ada yang saya belum habis sekarang ni.
Okey, kejap. Ada yang belum masuk lagi ni, kejap. Dia baru masuk tadi ni. Lambat sikit lah. Iqbal kumpulan 3. Kejap. Okey, yang belum masuk tu kejap. Safa kumpulan apa Safa? No, Safa kumpulan 6. Okey. Azika kumpulan apa? 2. 2. Dia tak save lah tu yang lambat tu. Nurin Nishira kumpulan berapa? 3. 3 Okey, 3. Jap. Uh, Nurin Najwa kumpulan apa? 1. Kumpulan 1. Okey. Uh, Syuhaida Natasha kumpulan apa? 6. 6. Okey, 6. Jamaiyah kumpulan apa? Siti Nur Jamaiyah kumpulan apa? Kumpulan 3. Pelajar pula. Okey, Siti Nur. Suraya kumpulan apa? 7. Sekejap Safiya kau kumpulan apa? 6. 6. Okey, kejap. Baru masuk ni. Syafiqah kumpulan apa? 6. 6 juga. Okey, masuk dalam grup yang dah ada tadi. Syahzani kumpulan apa? 7. 7. Jom. Okey. Fasha kumpulan apa? Nur Fasha kumpulan apa? 2. Okey. Afrina kau kumpulan apa? 1. Ya. Kau dah masuk dah Afrina? Belum lagi Belum. Fong tak masuk lagi Fong Tadi saya tekan join, lepas tu saya masuk kumpulan 3. Sekarang kat mana? Kat luar Saya left lah kumpulan 3 tu. Okey, kejap. Join balik. Boleh tak join kumpulan 3 tu? Saya kumpulan 2. Tak betul. Nanti saya alihkan. Kau mana? Kumpulan 2 Fong. Lama tak ada dah Fong. Kau dah tak ada dekat dalam main call ni. Afrina, kau dah masuk Okey, Fong. Cuba keluar daripada call, masuk balik. Okey. Keluar daripada Google Meet, masuk balik. Okey, masuk balik. Sama lah cikgu invited to kumpulan. Masuk dulu kumpulan 3, nanti saya gerakkan. Okey. Okey, dah kan? Okey, sekejap saya pindah ke kumpulan. Kau berapa? Kumpulan 2 Sekejap edit room. Okey. Fashan Nadina kau kumpulan apa sekarang? Pindah kumpulan 1. Okey, buka Jamboard
Ainul Najwa kumpulan mana? Ainul Najwa kumpulan 3 Ya Mana pula aku letak tadi Ainul Najwa tadi. Arif. Sekejap Ainul Apa? Dia hang pula ni. Dia lambat masuk korang ni. Kejap. Dia hang pula ni. Tak apa. Saya tak dapat masukkan awak dalam grup lah. Tak apa lah, awak tunggu kejap lah dalam ni Dia orang tengah buat aktiviti tu. Sekejap Okay, dah siap dah. Okay, time's up lah ni. Saya nak tutup lah awak punya ni. Kumpulan 6 dah nak siap. Okay, semua kembali. Keluar daripada grup. Okay, kita close grup awak. Okay. Sekejap ada lagi duduk dalam grup tu. Cepat. Okay, Nurin keluar. Khairul, Izzat. Kumpulan 3 tak nak keluar lagi tu. Tengah siapkan Okay, Okay, dah. Kumpulan 4.
Kumpulan 1 belum kosong lagi tu. Cepat. Nurin, keluar Nurin. Kai, Izzat, Anis, Iqbal, Nurin, Isyirah, Jamaiyah, Hazrina. Sekejap. Okey. Okey, semua dah ready Dah keluar dah. Sekejap, nak kena share screen ni. Okey, sekarang buka pada awak punya screen. Okey. Alright. Okey, semua masuk balik dekat dalam ni dalam perbincangan utama ni. Okey, so sekarang kita tengok pada Jamboard masing-masing Okey, 8 ni tak ada ni. Okey, ni saya view lah ni. Alright, pergi kepada okey, 6. Okey. Wow, tengah menulis lagi ni. Siapa ni? Okey, sekejap. Masih lagi ada yang tengah buat lagi ni. Weng tu, siapa tu? Okey, ni kumpulan 3 ni tak isi Jamboard. Tak sempat. Tak sempat nak isi Okey, kumpulan 2 sikit, kumpulan 1 okey, cuma tak dapat yang bawah ni Okey, yang ni lah. Tak terisi lagi. Okey, kita check Okey. So kalau bilangan susunan diambil kira, okey, dia simple je macam gini je Awak ada 1, 2, 3, 4. Kita ambil kalau merah dulu. Okay, so awak ada 1, 2, 3, ada 4 objek. So kalau susunan tidak diambil kira, maksudnya macam ni lah. Okay, maksudnya macam ni. So sama ada awak letak kucing, ataupun aquarium, ataupun arnab, ataupun hamster. Ni. So ada 4 cara. Betul lah. Ni kalau susunan diambil kira Kalau susunan tak diambil kira pun sama juga. Sama juga. Sama ada kucing, ataupun aquarium, ataupun arnab, ataupun hamster. Sebab dia satu je kan. Satu je. Jadi awak letak macam mana pun susunan tu tak penting lah juga kan. Susunan ambil kira ke, susunan tak diambil kira ke, sebab dia satu objek kan. Jadi dia tak kisah sangat lah. So ada 4 cara. So dua-dua untuk gabungan dan pilih atur. Yang ini pilih atur. Yang ini gabungan So dua-duanya ada 4 cara. Okey, kalau 2 objek. Okey, kalau 2 objek ni kena ambil kira juga Okey, contohnya awak ada susunan pertama kucing dan juga aquarium. Ni satu susunan. Lepas tu aquarium, kucing. 2 susunan. Okey, so senang kata kalau susunan diambil kira, kita pakai 4 faktorial. 4 faktorial. So maksudnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Susunan sorry 2. Salah. Ni pula. Okey, so maknanya 4P2. 4P2 maksudnya 4 faktorial bahagi dengan 4 tolak 2 faktorial. So 4 kali 3 kali 2 kali 1 bahagi dengan 4 tolak 2 ialah 2. 2 faktorial ialah 2. Darab 1. So ni dengan dipotong. So 12. Betul. 12. Okay. So kalau susunan tidak diambil kira. Yang ini kena aturkan lah ni. 6 Nanti kita check Dia ada cara pengiraannya lah Dia sebenarnya 4C2. Macam tu. Nanti saya tunjuk kirakan So awak dapat 6 Nanti kita check menggunakan formula 4C2 ni. Okey.
So 3 objek nanti pun sama kita check. Okey, so yang ni kita buat sekarang ni. 4C2. Jadi awak ambil kalkulator awak. Sekejap macam nak buat itu? Yang split screen. Okey. So ambil buka kalkulator awak. Okey, buka kalkulator awak. Okey, so cara pengiraannya ialah 4C2 So 4 shift C2. So kita dapat persamaan dengan 6. Betul lah ni. Okey, 3 objek. Yang ini 4P3. 4P3. So shift 4P3. Kita dapat 24. Okey, betul. Yang ini 4C3. So shift 4 shift C3. Okey. Terus tu jawapannya tu. So 4, 4, 12, 6, 24, 4. So kalau kita tengok kat sini, macam mana 12 nak jadi 6, 24 jadi 4 ni? Dia dibahagikan dengan berapa? Kalau nak kata bahagi 2, tak juga. Nanti kita kaji Jadi kita kaji sikit macam mana dia dapat tu. Okey, so jawapan yang betul ialah itulah dia Okey, kita tengok pada frame yang kedua. Ni 4. So sini 4 12, 6. Yang ini bukan 3 ni sebab dia boleh dia boleh disusun lagi. Banyak lagi susunan boleh bentuk. Ni ada 24 ni. So 4P3 sama dengan 24. Yang ini berapa? 12 4. Ni jawapan ni ialah bersamaan dengan 4 Okey. Ni tak jawab lagi ni. Nanti awak check kan ni. Masa siapa tengah buat gitu 4, 4. Ini berapa? Nanti saya terangkan macam mana dapat 12 tu dengan 3 tu. Yang ni dia susunkan ni, okey? Betul? 4, 4. Yang ni 12 ni. Ini nanti kira balik lah Okey. So yang ni betul 4, 4, 12, 6. Yang ni ada jalan kerja. Okey, kat sini jelas sikit. Tengok formula dia hampir sama dengan formula Allah, kejap. Okey, formula ni hampir sama dengan formula pilih atur. Formula ni. Ini gabungan, ni pilih atur. Tapi tengok, dia dibahagikan dengan 2 faktorial. Dia dibahagikan dengan R Kalau 2 objek, bahagikan dengan 2 faktorial. Kalau 3 objek, bahagi dengan 3 faktorial. Macam tu. Formula sama, P faktorial tu, NPR tu kan, kita bahagikan dengan berapa objek yang dia nak. Tapi di faktorialkan 2 objek tu. Kalau 2 objek, 2 faktorial lah. Kalau 3 objek, so 3 faktorial. Macam gini kan. Kalau kita nak tulis, kita dapat 4 faktorial bahagikan dengan 4 tolak 4 faktorial. Kalau kat sini ialah 4 faktorial bahagikan dengan 4 tolak 4 faktorial darabkan dengan 1 faktorial. Saya dah terangkan tadi kosong faktorial ni bersamaan dengan 1. Kosong faktorial bersamaan dengan 1. Sebab 4 tolak 4 tu kosong. Kosong faktorial bersamaan dengan 1. Okey, so yang ke-6 betul. Ni tak ada jalan kerja ni. Okey, so 4, 4, 12, 6. Huru-hara semua Okey, so itu dia itu so daripada dapatan daripada jalan kerja kita lah So kalau satu objek, so satu je lah sama ada kucing So senang je lah ni. Ini 4P4, yang ini 4C4. 4P1, ni 4C1. Kalau yang ni 2 objek, 4P2, yang ini 4C2. Kalau 3 objek, 4P3, yang ini 4C3. Okay, beza C dengan P ialah P ni awak kena kira dia macam gini. Contoh saya ambil ni kalau 4P3 ialah 4 faktorial bahagi dengan 4 tolak 3 faktorial. So untuk C pula sama lebih kurang 4 faktorial bahagi dengan 4 tolak 3 faktorial. Tapi kita tengok dekat sini, dia nak berapa objek yang nak disusun tu. So kalau nak dipilih tu 3 objek kan, so tambah lagi sekali dekat bawah tu 3 faktorial. Boleh faham Okey. So sedikit sebanyak aktiviti kita pada hari ini mengenai gabungan.
Okey, gabungan. Jadi kita kembali pada buku teks awak. Okey, kita akan jawab beberapa soalan. Okey, so itu perbezaan antara pilih atur dan gabungan. Kalau pilih atur, susunan tu penting. Kalau gabungan, susunan tak penting. Susunan tu tak diambil kira sangat. Okey. So kita tengok kat sini. Macam ni. Contoh 14. Okey, pasukan silat SMK Seri Baru telah terdiri daripada 8 orang murid. 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dalam satu persembahan silat. Tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. Jadi 8C2 lah. Daripada 8 orang, kita choose 2. Okey, so cara nak kira dia ialah 8 faktorial bahagikan dengan, so 8 tolak 2 ialah 6 faktorial. So sebabkan kita nak 2 je, bagi lagi dengan 2 faktorial. Macam tu So 8 faktorial bahagikan dengan 6 faktorial. So bahagi lagi dengan 2 faktorial. So jawapannya ialah sama dengan 28. Ni kalau nak kira senang lah ni. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 bahagikan dengan 2 kali 1 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ni boleh potong sampai habis. 2 kali 1, 2 kali 4. 8. 2 kali 4, 28. 28. Okey. Begitu je dengan soalan nombor 15. Daripada dalam sebuah kelab, 3 orang ahli jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Cari bilangan cara memilih ahli jawatankuasa yang boleh dilakukan. Jadi kita boleh buat pengiraan 10C3. Sebab yang ni susunan tak penting, hanya memilih saja kan. Susunan tak penting, kita pakai C. So 10 faktorial bahagi dengan, so 10 tolak 3, 7 faktorial. Dia nak pakai berapa orang? 3 je kan. 3 faktorial macam tu. So 10 kali 9 kali 8, malah nak terima banyak. Yang ni 3 kali 2 kali 1 kali dengan 7 kali 6 kali 5. Sekejap. Maknanya yang ini saya boleh potong. 3, 2, 6. Ya, 3 kali 1, 3 kali 3, 9. Kiralah ni. Jawapannya 120. Macam tu Ataupun awak nak terus guna kalkulator. Tapi bagus awak kena tahu jugalah macam mana nak gunakan formula ni Okey, so macam ni. Cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah hexagon. Okey, hexagon ada berapa? 6. Hexagon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, segitiga perlukan berapa bucu? 3 kan? 1, 2, 3 lah. So berapa segitiga dalam sebuah hexagon? Kalau awak nak buat manual, ni 1, 2 segitiga, 3 segitiga, 4 segitiga, 5 segitiga. Banyak lagi ni boleh buat. Okey, jadi kita nak kira dia macam inilah. So daripada 6 kita choose 3. 6C3. Macam inilah. So kalau nak kiranya 6 faktorial bahagikan dengan 6 tolak 3 ialah 3 faktorial. Ini pilih atur ini pilih atur. Kena kalau nak ini gabungan sebab dia memilih saja, tak penting susunan tu. Bahagi lagi dengan kita nak 3 bucu kan. So 3 faktorial sekali lagi. So dapat sama dengan 20. Okey, mudah sahaja. Okey, cuba tengok try buat latihan kendiri 4.7. Okey, terdapat 12 orang pemain dalam satu pasukan bola baling. Tentukan bilangan cara seorang pelatih boleh memilih 5 orang pemain. 5 orang pemain. Okey. 12 orang pemain dalam sebuah pasukan bola baling. Semua ada 12 player tapi kita nak pilih 5 orang aja pemain. Jadi macam mana? Oh, ada soalan tanya. Tentukan bilangan cara seorang pelatih boleh memilih 5 orang pemain sebagai penyerang seorang, sebagai penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3, pertahanan 1 dan pertahanan ada 2. Sama je lah ni. Okey. Okey. Sebagai penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3, pertahanan 1 dan pertahanan 2. Penyerang ada 3 Okey. Yang ni ada kriteria tertentu ni. Penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3. So maknanya daripada 12 12 choose 3.
darab dengan pertahanan 1. So 12 tolak 3 ada 9. So 9 choose 2. Betul tak? Cuba check kiraan ni. Belas C3 darab dengan JNS 9 shift C2. Ada 7,920 cara. Berapa jam belakang? Saya check sekejap. Latihan kendiri 4.7. Sembilan lima kosong empat kosong. 95040. Sekejap. Mana tadi? Penyerang 1, penyerang 2. Okey, kejap. 12 C1 darab 11 C1 darab 10 C1. Sekejap. Sekejap, saya terangkan . Salah jom belakang ni. 9 shift C1 darab 8 shift C1. Tadi berapa jawapan tadi? 95040 Okey, betul ni. 95040. Okey, sorry kejap. Ni keliru sikit soalan ni. Okey. Terdapat 12 orang pemain dalam satu pasukan bola baling sekolah. Tentukan bilangan cara seorang pelatih boleh memilih 5 orang pemain. Okey, pertama, ada syarat ni. Sebagai penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3, pertahanan 1 dan pertahanan 2. Okey. Untuk soalan macam ni kan. Untuk soalan macam ni kan. Dia ada kriteria dia ada kriteria. Kriterianya ialah memilih penyerang. Penyerang ada 3 orang. Tapi dia berasingan ni. Penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3, kemudian pertahanan 1 dan pertahanan 2. Okey, semua ada 12 orang. So, semua ada 12 orang. Jadi mula-mula kita pilih penyerang 1 dulu So kriterianya ialah dia ada kriteria set. First kali kita set penyerang 1 dulu. So daripada 12 kita choose 1. Okey, kemudian nak pilih penyerang 2. Tadi dah ada 12 orang. So dah pilih seorang. Balance tinggal 11 orang. So 11 kita choose lagi penyerang 2. Penyerang 2 tu pun nak seorang juga. Okey, kemudian daripada 11 kita dah pilih 1, balance tinggal 10. Daripada 10 kita pilih penyerang 3. Penyerang 3. Okey, kemudian pertahanan pula. Pertahanan 1 dan pertahanan 2. So daripada 10 dah pilih seorang, baki tinggal 9. 9 kita nak pilih pertahanan 1. Kemudian pertahanan 2, so 9 tolak 1 ada 8 orang, kita choose 1. Oh, licin ni. So 12 C1 darab 11 C1 darab 10 C1 darab 9 C1 darab 8. Ini soalan macam gini kaedah macam ni apply kalau dia ada kriteria. Kriteria yang ditetapkan macam ni lah. Dia nak pilih penyerang 2, penyerang 3, pertahanan 1 dan pertahanan 2. Macam tu. So kita dapat jawapan bersamaan dengan 9,000 berapa tadi
9 lebih berapa tadi 9 apa? 95040. 95040. So itu jawapan untuk soalan A. Okey, untuk soalan B tak ada syarat Kita baca soalan B jap. Okey, seorang pelatih boleh memilih 5 orang pemain untuk bermain di satu pertandingan peringkat daerah. Yang ini tak ada kriteria. Maknanya dia daripada 12 dia nak pilih 5 orang aja. Tak kira lah penyerang orang tu boleh menyerang ke apa ke benda ke, boleh bertahan ke apa ke, dipilih semua dia tak ada syarat. So yang ini simple saja. So just 12 kita choose 5. 12 choose 5. So tekan kalkulator, 12 choose 5 dapat berapa? Ya, 792. So dapat sama dengan 792. Okey, so beza antara soalan A dengan B, soalan A dia ada kriteria tertentu, dia nak pilih penyerang terlebih dahulu, kemudian baru dia pilih pertahanan. Untuk soalan B tak ada kriteria. Daripada 12 tu banyak, siapa-siapa boleh menyerang, boleh bertahan, dia akan pilih. Okey so ini untuk soalan yang pertama. Okey, cuba tengok soalan kedua. Kelas 5 Al-Biruni mempunyai 25 orang murid, 3 orang wakil dari kelas itu dipilih bagi menghadiri satu kem motivasi. Cari bilangan cara memilih wakil tersebut. Yang ini pun sama, tak ada kriteria yang ditetapkan, dia tak cakap mesti lelaki, perempuan dan sebagainya kan. So dia bebas sahaja, siapa-siapa saja dia boleh pilih. Jadi kita hanya 25 apa? 25 kita choose 3 Itu soalan nombor 2. So 25 kita choose 3. 3 kan? 3. Okay, so nak kiranya jalan kerja dia macam inilah 25 factorial bahagikan dengan 25 tolak 3, 22. 22 factorial. Lepas tu kita nak pakai 3 orang aja, 3 factorial lagi lah. Okay, nampak macam banyak nombornya nanti kalau awak nak kira, tapi sebenarnya senang aja sebab kita dah potong dah 23, 22 tu kan. So nanti dapat 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 21 dot. Bahagikan dengan 22 kali 21 kali 20. So yang ni dengan ni boleh potong 3 factorial. 3 kali 2 kali 1. Nanti awak kira lah berapa. Tak apa-apa jawapannya ni. Kalau nak senang lagi senang, tak payah pening-pening pakai kalkulator. Kira ni je lah 25C3 kalkulator. Sebab kadang-kadang nanti ada soalan dia akan memanipulasi sikit tu saya kena ajar juga, kena guna kaedah ni. Berapa 25C3? 2300. 2300 So 25C3 ialah 2025 shift mana kunci ni? 25C3 2300. Okay, so dapat sama dengan 2300. Yang ini tak ada kriteria Okay. Tengok soalan yang ketiga. Berapakah bilangan cara bagi memilih 4 huruf daripada set PQRSTU? PQRSTU. Jadi kita tengok huruf semua kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nombor 3. So ada daripada 6 kita nak pilih berapa? 4. So 6C4. Dia tak ada cakap susunan Dia tak kata berapakah bilangan cara menyusun kan. Menyusun 4 huruf daripada PQRSTU. Dia tak cakap menyusun, dia memilih sahaja. Kena fahamkan ayat dalam soalan tu So kita tengok kat sini 6C4. Jadi 6 factorial bahagikan dengan 6 tolak 4, 2 factorial bahagikan dengan lagi 4 factorial. Macam tu. Okey, tak berapa katnya. Kira lah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali... Berapa? 15? 15 Sekejap. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Ni dengan ni boleh potong. 2 kali 1, 2 kali 3, 3 kali 5, 15. So ada 15 cara menyusun. Memilih 4 huruf daripada PQ. Ini memilih saja Okey, nombor 4. A, B, C, D, E, F, G, H merupakan bucu-bucu bagi sebuah oktagon sekata. Oktagon ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cari bilangan penghujung yang dapat dibentuk daripada oktagon itu.
Oh, diagonal. Bilangan diagonal bilangan perpenjuru. Oh, perpenjuru. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, sekejap. Ada tak dalam shape? Satu, dua. Sekejap. Oktagon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So, perpenjuru 2 je kan? Diagonal. Ni boleh yang ini 2 perpenjuru, 3 perpenjuru, 4. Kalau nak buat macam ni letih lah kan. Jadi kalau kita nak buat secara pengiraan daripada 8 kita nak choose berapa? Dia tanya berapakah bilangan perpenjuru. Untuk membentuk sebuah perpenjuru tak perlukan banyak, perlu hanya dua titik sahaja. Jadi daripada 8 kita choose 2 Daripada 8 kita choose 2. Okey, so kira 8 choose 2 berapa? So 8 faktorial bahagikan dengan 6 faktorial bahagikan dengan 2 faktorial lagi. Okey, so tu jawapan kita. Okey, so kita tamatkan kelas kita pada hari ini jadi pelajar, esok kita akan habiskan bab ini kita akan selesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks melibatkan gabungan. Kemudian kita akan habiskan dengan menjawab soalan-soalan yang campur lah, pilih atur dan gabungan. Okey, untuk gabungan tidak melibatkan bulatan tak ada melibatkan sekular ataupun secaman tak ada kat sini. Okey, so itu saja. Nanti ada masalah saya akan awak check dia dalam YouTube Kita akan postkan balik video dalam YouTube nanti. Okey, itu saja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Terima kasih. Terima kasih, Go. Okey, Terima kasih. sama-sama.